Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita sudah 16 Zulhijjah 16 Zulhijjah 1444 bersama dengan 4 hari bulan 7 2023. Haji dan hajah sekalian, kita telah berlalu hari haji sudah berapa hari dah? Hari ini 16 dah. Kita punya haji hari tu keluar dari Mina 12. Baru 4 hari. Rasa lama dah tak? Sebab tengok orang balik dah. Tengok orang lain balik dah, kita baru nak bermula di sini. Alhamdulillah, ini di antara perkara yang besar dalam hidup kita atas dunia ni, iaitu setelah melakukan ibadat-ibadat yang besar, bagaimana kita nak kekalkan supaya ibadat kita tu orang panggil mempunyai kesan dan bekas. Ramai sekali para ulama bila kita semak kepandangan mereka tentang apakah tanda-tanda mabrur haj. Dia kata tanda mabrur haji. Mula-mula dia bincang tentang haji mabrur itu macam mana. Dia kata haji yang dibuat dengan ikhlas, mabrur. Haji yang cukup syarat dan rukun dia, mabrur. Haji yang diisi dengan amalan-amalan yang baik mengikut sunnah Nabi, mabrur. Itu kategori nak buat haji mabrur. Setelah kita lakukan haji, dia mari pula soalan selepas haji. Dia kata apa? Apakah tanda-tanda haji mabrur? Pula. Maknanya kita mula-mula kita cari ciri yang kita nak isi. Alhamdulillah. Bagi anaknya, insya-Allah kita tidak puji puak kita, tapi kita rasa insya-Allah kita dah buat yang terbaik yang kita mampu. Yang lebih pada kalau kita mengaku kita terbaik daripada orang baik, kita kata sukarlah. Sebab orang lain pun mungkin lebih baik ataupun lebih elok daripada kita, tapi kita tak mengaku kita buat tak baik. Jangan kata saya ni dengan penuh tak baik. Sebab dia jadi satu budaya masyarakat kita ni, tawaduk tu lebih. Tak? Kalau kita kata awak kerja apa? Adalah kontrak koho-koho. Bahasa mana koho-koho. Ada setengah kata buat apa? Berniaga huduh-huduh. Mana berniaga bagi huduh? Siapa dia nak terima, siapa nak beli? Berniaga betul-betul. Nah, itu bahasa dia panggil bahasa apa ni? Bahasa tawaduk. Tawaduk. Tapi kita dengan Allah lah. Kita tak boleh kata aku buat dah ya Rabbi, huduh-huduh ibadat. Tak. Sebab ibadat huduh tak jadi. Ibadat kita ni kita kena buat yang terbaik setakat mana yang kita mampu. Yang baik, yang mampu kita buat, kita kata alhamdulillah kita dah lakukan. Yang kita rasa lemah, tak kuat, kita kembali kepada akhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita pilih sendirilah nak ambil yang terbaik, yang terelok. Macam hari ni orang duk sibuk berebut kereta apa ni? Tempat tawah tu, tawah dengan sa'i ni. Skota sibuk berebut, seronok lah tu dia. Sambil-sambil dia naik skota, dia pasti dia selfie, dia live lah. Live apa ni, macam-macam dia punya. TikTok lagi apa benda nama. Alat-alat dia ada belakang. Jadi apa benda yang kita sibuk dalam ibadat kita ni sebenarnya. Jadi kita usah. Waktu kita beribadat, kita ibadat. Sudah semua. Kalau kita nak yalah ambil kenang-kenangan tu boleh lah. Nak kata tak boleh pun zaman kena boleh. Jadi kalau tidak sukarlah bagi kita. Sebab tu bila ada jemaah susah hati, dia kata waktu dia sa'i naik atas bukit, dia ambil gambar. Dia dengar orang kata batal dia punya sa'i. Dulu ada keliling daripada pihak haji, pihak tabung haji. Selepas tawaf wada, bila kita dah tawaf wada, tak boleh lagi ambil gambar. Kalau orang minta sedekah, tak boleh lagi bersedekah. Kalau tidak jadi batal kita punya tawaf. Jadi sekarang ni rasa dah ubah sikit lah. Sebab dulu kalau kita ambil gambar, bekerja dengan polis. Oh, saya kena dulu. Masukkan filem fulah ni, straight ni. Kalau dia ambil, dia buka filem tu menangis kita. Berapa banyak gambar yang sudah diambil. Jadi sekarang ni yang ambil gambar kepada kita siapa? Abang polis sudah ambil gambar. Betul tak? Saya tengok kita duduk atas kan, dekat dengan pagar polis jaga tu. Jemaah haji tu suruh polis ambil. Syekh surah foto, polis pula sini ambil gambar. Jadi kita mengatakan bergambarlah kita pada saat kita bergambar,
beribadat kita pada ketika kita beribadat. Jangan dicampur-campur adukan. Maka tengok dalam risalah istiqamah kita ni, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurniaan yang banyak sehingga tidak terhitung untuk kita hamba-Nya yang dhaif dan sering lupa untuk bersyukur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kamu hitung nikmat Allah, kamu tak terhitung. Tapi kita kena hitung ke tidak? Tuhan kata, kalau kamu hitung nikmat Allah tak terhitung. Jadi adakah kita kena hitung ke tidak? Hitung? Kena hitung. Bila kita hitung baru kita rasa banyaknya. Tapi dalam bab sedekah jangan dihitung. Kalau tidak kita jadi tak sedekah dah bulan ni. Habis kotar. Tak, saya punya target sedekah RM50 sebulan. Tiba-tiba mari orang miskin makcik kita ni sesak, kita bagi dia habis dah kotak. Kita bukan macam beli beli Selcom atau beli Mobile. Ada kota dia punya gig berapa tak? Kita sedekah ni kita pakai unlimited. Boleh? Kota juga tapi kota tak ada limit. Kita tengok kemampuan kita lah. Jadi jangan dalam apa ni kata sebagaimana kata di ahli fikir, tulis kata-kata menarik. Dia kata segala kebaikan yang kita buat kepada orang kita lupakan. Kebaikan yang kita buat, hari ni tulis tajuknya. Orang ada Facebook tulis belakang gitu. Kebaikan yang kita buat kepada orang kita lupakan. Tetapi kesalahan yang kita buat kepada orang jangan dilupai. Kita ini terbalik pula. Tak, hak salah tu kak lupa dah. Hak baik tu ulang hak tu 24 jam. Akulah. Rugi pahala kita. Kita akan kerugian pahala sebab kita mengungkit apa yang kita buat. Bila kita lupa, kita pun tak tahu. Tiba-tiba orang tu mari, terima kasihlah Hajah. Hajah bantu saya dulu gini-gini. Bila aku bantu kau? Dekat Arafah. Dekat di Mina contohnya lah. Kita tak ada tempat nak duduk ataupun tak apa sihat semasa pergi haji. Awak yang buat saya Indomie. Jangan main. Kita pun terlupa bila aku buat Indomie kat dia. Sekurang-kurangnya, kita dah lupa kebaikan. Tapi orang yang menerima kebaikan, insya-Allah dia tak lupa. Jarang orang lupa. Tapi kalau kita buat salah dengan orang, kita jangan lupa. Sebab bila kita terasa, aku bersalah kali ni, kita banyak istighfar untuk dia. Kita bila jumpa, kita minta maaf. Ataupun kita cover balik kesalahan kita tadi dengan kebaikan yang kita buat. Pada tu dalam hadis Nabi kata, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tulis dalam hadis 40 tu, yang hadis Imam Nawawi. Dia kata, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Setiap kesalahan yang kita buat, kita cover dengan kebaikan. Contohnya sekali kita mengumpat makcik ni, orang ni, kita puji dia 10 kali. Semalam awak kata kat dia. Kenapa hari ni puji pula? Semalam saya terlupa, diganggu oleh syaitan. Bila saya fikir balik, saya dirasuk oleh syaitan semalam. Jadi saya cover balik, dia sebenarnya orang baik, orang soleh. Orang haji ni orang baik, orang soleh, hajah ni orang solehah. Tapi saya entah macam manalah tersasur. Pergi kata tak baik dengan dia. Jadi kita cover balik. Sekali kita buat benda tak baik, kita istighfar banyak-banyak. Sebab Nabi kata tamhuha. Yang kebaikan itu akan menghilangkan yang tak baik. Sehingga dibuat kata-kata, macam-macam lah kata-kata ahli fiqh ni. Iza balagal ma'u qullataini. Apabila air dah cukup 2 qalah, tidak mengandungi najis. Maknanya kalaulah kita ni buat baik sentiasa, tapi ada sekali-sekala tersalah, terjebak dengan dosa, dengan tak baik, dia terhapus dengan kebaikan yang banyak. Tapi jangan selesa sangat. Saya tak apa, kebaikan saya banyak. Baru ni ada seorang saya bincang tentang keluar nasihat supaya jangan ambil tanah orang. Termasuklah rizak jalan, tanah kerajaan. Jangan ambil. Itu orang ramai. Tiba-tiba dia tengok jalan dah 2 lain siap dah. Dia besarkan pagar rumah dia, ambil tanah rizak jalan. Kalau awak nak ambil nak tanam pokok bunga itu okeylah. Tak, kalau kerajaan nak guna pun. Ni bila kita halih pagar, bermakna orang tak berani nak kacau dah dia pagar dia. Dia kata macam mana saya ni? Kita kata runtuhkan pagar, ambil ikut batu sempadan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dia fikir-fikir sayang nak runtuh, akhir sekali dia kata tak apalah Ustaz, kita timbanglah di akhirat esok mana kebaikan dengan keburukan yang ada tu, kita cover yang itulah. Kita kata ya astagfirullahalazim. Kata-kata ini tidak baik.
Di akhirat esok bukan waktu nak menimbang. Jangan duk rasa mudah ya. Dah kita kebaikan kita banyak di akhirat esok kita cover. Jangan. Waktu akhirat ni waktu kita sangat huru-hara, sangat susah. Yauma tazhalu kullu imra'atin amma arda'at. Allah kata hari orang mengandung, kalau ada orang mengandung masa tu dah tergugur dah anak. Maknanya betapa huru-haranya takut. Tiba-tiba kita nak pergi timbang-timbang, kita kata jangan cakap benda yang tidak sepatutnya kita cakap. Maka itu yang sepatutnya bila kita buat perkara yang baik, perbanyakkanlah. Kalau tersalah buat benda tak baik, cover balik dengan kebaikan, bulan dengan istighfar, kita taubat dan kita penuhi dengan kebaikan yang kita ada. Alhamdulillah. Maka para ulama mencari di manakah tanda haji mabrur. Dia buat rumusan yang paling ringkas. Nak panjang kita panjangkan, nak pendek kita pendek. Dia kata tanda haji mabrur itu iaitulah ada perubahannya sebelum haji dengan lepas haji. Ada perubahan. Kalau dulu belum haji kita culas ke masjid contohnya. Tak apa pergi masjid solat jemaah. Jarang-jarang yang wujud kita ni macam kapal selamnya kata orang. Seminggu sekali yang muncul. Kapal selam hidup dalam laut kan. Dalam laut seminggu sekali muncul hari Jumaat. Saya kata nasib baik dah muncul seminggu sekali. Kalau muncul setahun sekali hari raya je ada macam mana lagi. Lagi teruk kapal selam ni lebih daripada Titanic apa benda. Yang nak pergi selam kau cari kapal apa ni apa nama? Titan. Daripada Titan lagi turun tak naik-naik dah. Ni lagi dekat dah. Itu dia panggil berat. Maka kita jangan hilangkan diri kita di tempat itu. Itu dia kata tanda-tanda haji mabrur itu ada perubahannya dalam jiwa kita. Kalau dulu kita malah ibadat, tambah sikit baik. Dulu kita baca Quran pun tak apa nak baca, sekarang ni kita baca. Dia kata ustaz saya tak baca Quran, tak pandai. Umur dah 40. Kita jangan lupa sejarah. Nabi SAW mula baca Quran umur berapa? Ada. Awak baru 40, apa lama? 50 ustaz. Ada lagi yang tua masuk Islam. Kemudian ramai lagi sahabat-sahabat yang tua masuk Islam. Jadi tak ada alasan untuk kita mengatakan saya tak boleh. Semua kita tak boleh sebab kalau kita tak nak. Kalau nak, insya-Allah boleh. Lebih-lebih lagi di Mekah ni saya dengar banyak dah. Sahabat-sahabat kita duk cerita tentang tawakal, tentang perasaan dia, kan? Bahawa jadi bila kita nak terdapat. Jadi kita usahlah di Mekah ni bumi yang berkat. Kita masih lagi dalam mood tetamu Allah Azza wa Jalla. Kita masih lagi mood duyufur rahman. Lagi kita tak balik. Baru ni ustaz kata duyufur rahman pergi Arafah. Itu untuk terima anugerah. Sekarang ni anugerah sudah ada. Kita kena jagalah anugerah kita tu. Macam orang sekarang kan. Kita dapat anugerah. Anugerah kristal yang paling mahal sekali. Mudah pecah. Mudah koyak. Mudah hari panggil hancur. Kita kena jagalah baik-baik. Jangan pula letak tak terkalu. Letak tak terpasal. Itu dia panggil anugerah yang baik, mesti dijaga dengan baik. Maknanya definisi yang paling mudah sekali tanda haji mabrur, Allah Taala ubah manusia ni daripada dulu bersikap kurang baik kepada baik. Kalau dulu sudah baik, bertambah baik, kita pun rasa tak rasa perubahan dalam diri kita. Sebab itulah dalam bahasa Arab, tulis bahasa Arab sikit kalau pandai. Yang pandai bahasa Arab tulis dekat komen tu tulis. Kata orang Arab kata huna nataghayyar wa nughayyir. Huna nataghayyar wa nughayyir. Dua bahasa yang mudah. Nataghayyar, nun ta gha ghain yar. Huna nataghayyar wa nughayyir. Nun ghain yar. Dia dekat rumah tu. Hak ni ada tambah ta ni kurang ta. Baca bagi atas, baca bagi bawah. Huna nataghayyar maknanya di sinilah, di Mekah ini, di tanah haram ini, di bulan haji ini, di bulan sekarang ni bulan haram nama dia. Kita duduk sekarang ni bulan haram. Bulan haram ni ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan haji habis dah. Bila berakhirnya bulan haji? Bila? 10 Zulhijjah habislah dia. Itu maksud orang tak dikata apa beza di antara bulan haji dengan hari haji? 10 Zulhijjah kita baru raya. Ada lagi 3 hari. Hari Qar, hari Nafar. Maksudnya hari itu hari dibenarkan untuk niat haji. Itu nama dia Ashurul Hajj.
bulan-bulan haji itu mana hari dibenarkan berniat haji. Bermula daripada 1 Syawal sampai ke subuh 10 Zulhijjah. Tak niat lagi, tak ada. Kalau niat lepas pada itu pun tak jadi. Kita niat lepas pada 10 Zulhijjah, hari raya tu relax, berasa nak pergi haji berasa nak pergi. Boleh tak boleh? Tahun depan kena daftar semula tahun depan. Tahun ni sudah selamat. Maknanya hunana taghayyar, maknanya di sini kita berubah. Cara nak berubah kata di ahli motivasi, yang pertama sekali an-niyatus shadiqah, kekuatan niat. Niat nak berubah, berubahlah dia insya-Allah. Kemudian perlu pada motivasi untuk istiqamah ni. Sebab bila kita berubah, bagaimana kita nak jaga istiqamah, bagaimana kita nak maintain kita punya istiqamah, bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. Sebab istiqamah ni nilainya tinggi, cabarannya besar. Dia panggil nilainya tinggi, cabarannya yang besar. Sebab benda baik ni jarang. Benda-benda yang berkualiti, harga dia mahal ke murah? Ya, mahal lah. Beli kereta main ni hak Cina dengan hak orang putih tak sama dah. Tak sama mainan lah, kereta sungguh. Tak. Ya, bah kita naik tu, bah Cina belakang tu. King Long lah, berapa nama. Tak naik lah. Bukan je buat. Acu jangan naik bah standard. Lain dia punya standard. Baik. Jelas dah kita punya tarikh definisi. Berubah daripada lemah kepada yang kuat, daripada tak baik kepada lebih baik, daripada baik kepada lebih bertambah baik. Maka dikata huna nughayyir, kita sendiri berubah, wa nughayyir, dan kita bersedia untuk mengubah gaya hidup kita, gaya hidup keluarga kita, gaya hidup orang-orang yang kita sayangi, mesti semuanya diubah. Gaya hidup. Oh, dia kata macam mana gaya hidup? Kita sekarang ni banyak. Tak, dia panggil gaya hidup. Adakah mengikut acuan Islam atau ikut cara barat? Kita tajuk semalam tak sempat habis. Tajuknya aku seorang haji dan hajah. Bila kata aku haji, aku ni hajah, bermakna kita seorang muslimah. Hak sebenarnya tajuk kitanya adabul muslim. Adab seorang muslim. Adab seorang muslimah. Apa dia? Tapi kita tukar sedikit kepada lebih dekat dengan jiwa kita sekarang. Aku seorang haji dan hajah. Maknanya bila kita ni orang haji, kita ni hajah, biarlah ada perbezaan sebelum daripada ni. Dari sudut apa? Dari sudut paling simple, saya ambil contoh dalam bab makan minum. Dulu kalau kita makan, kita guna tangan mana? Tangan kanan. Kalau minum, ni kiri lagi nak buat. Di Arafah dekat saya, kalau nampak dia pegang di minum kiri, kita pegang tangan dia. Haji kanan. Dia pun terkejut. Macam dia pasti ustaz ni buat. Nah, pasti tahu. Sekolah budak-budak tu. Kan ustazah tegur, makan tangan kanan. Kita ada juga semalam dia kata dia kidal. Dia nak melontar tangan kiri. Kata kalau melontar tangan kiri pun makan tangan kanan. Makan tak boleh. Melontar mungkin dimaafkan, tapi afdalnya tangan kanan. Dapat? Oh, kita tak ingat ada siapa. Ada tu aku pula. Pasal apa boleh dapat? Nak buat. Hadza huwa. Orang kata hadza huwa. Maknanya kekuatan jiwa kita bila kita kata nak, insya-Allah Tuhan bagi. Mana ada orang tak nak tak dapat. Orang tak nak ya tak dapat. Tak, kalau nak insya-Allah dapat. Dia kita sekarang ni jangan letak kalimah tak nak. Jangan masuk dalam kepala kita kalimah negatif, saya tak mau. Kita mesti nak ada kekuatan. Barulah kita terasa kita boleh. Jadi dalam bab makan minum, biar ada perubahan. Boleh tak boleh kita ubah? Kita baca bismillah. Tak payah baca panjang-panjang. Kita kadang-kadang susah. Kita dah bismillah dah. Nak makan, nanti dah. Baca doa dulu. Allahumma barik lana dah. Sudah ambil gambar tu, orang nak ambil gambar apa, jadi macam cerita. Kita kata, dia hak sunnah Nabi ajarnya, bismillah ya. Bismillah. Okay. Nabi kata, samillah wa kul biyaminik. Makan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Dia kata protokol sah, kalau minum tangan kanan ni cemar kotor ni, tangan kita kotor kan. Bila pegang gelas, pegang botol ni jadi nampak comok apa ya, tak makan hak kita nak hak kita pinggir gelas kita juga susah apa yang kita nak buat. Yang pentingnya kita kena lawan syaitan.
Haji hajah nak makan dengan sudu ke, dengan gerpu ke, dengan cocok kayu ke, boleh belaka, tak ada masalah. Tapi naknya dengan tangan kanan. Tak. Kalau kita cocok kayu tu, macam Cina tu, kepik tu, dengan kanan ke kiri tu? Cina lebih kanan daripada orang putih. Orang putih cocok ni kan, masuk sini. Lah, tukar. Ana sekali pergi melawat negara Cina. Kita moga pergi Cina ni nak jugalah suasana dah, nak kepik-kepik juga. Kepik jatuh. Tak makan dah aku hari ni. Mari budak hak jaga restoran tu, budak Cina ni. Dia minta kayu tu. Ingat dia nak ajar cara. Dia ambil kayu ni, dia cocok atas roti dia. Dia tu. Oh, kata bodoh. Aku pasti dia lagi pada. Kita nak kadang-kadangnya bodoh orang. Dia tujuan dia kepik ke apa ke, tujuannya nak masuk dalam mulut, nak sampai sini. Alat. Jadi dia kata mu tak pandang ni. Cocok ke ambil ya. Senak kejap dia. Jadi dia. Ada sekali kita pergi satu persidangan antarabangsa di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Kalau saya sebut nama you ni, tuan-tuan boleh kenal. Jadi waktu sudah saya bentang tajuk kepentingan belajar kitab-kitab turas, kitab-kitab Jawi lama ni, Arab, kepada pelajar-pelajar di zaman moden. Kita bentang, kita mempertahankan tajuk kepondokan kita tu. Jadi waktu duduk makan meja bulat ni, sekali dengan profesor-profesor antarabangsa ni, kita pun makan dengan sudu juga. Bismillah. Ada orang seorang tu perli. Dia kata orang pun nak makan dengan sudu. Kata cari pasal dia ni. Kata tak ada lah hadis Nabi larang makan dengan sudu. Tapi kalau makan dengan tangan kiri, itu syaitan. Jadi kawan sebelah cumik, bolah pada tu. Malu habis profesor tu. Kata dia, kosik aku dulu. Kita tak kacau orang tak. Maknanya kita boleh makan dengan alat, gerpu ke, sudu ke, tak ada masalah. Tapi guna tangan kanan. Jadi apa masalah? Ada setengah ni hajah kita ni, dia bahagian protokol gitu, bagi haji. Dia kata, dia cerita saya, dia kata, Ustaz, kita ni masalah protokol. Sudu sini ke gerpu pisau sini? Mana satu? Pisau kanan, gerpu kiri. Jadi yang masuk mulutnya? Tukar je lah. Oh, dia tersalah. Allahu Akbar, salah. Berapa markah yang kena potong ya. Jadi kita ni jangan duk ikut ke syaitan orang putih tu lebih sangat apa. Nabi kata fa inna syaitana ya'kulu bisyima. Syaitan je makan tangan kiri ni. Orang tak makan. Anak saya belajar di Pasti Madinah. Ni bukan ekstrim ni, nak cerita budak kecil dia ajar sunnah. Jadi bila mari makcik daripada Malaysia, kita bawa lah balik rumah, biasalah. Kita ni bila duduk Madinah di Mekah ni, kita layam orang-orang tetamu lagi. Jadi makcik-makcik ni makan tangan kiri. Anak mari cumik. Anak kita cumik. Wah, kata habis. Syaitan? Tanya. Kata penak budak ni. Dah dia. Dia kata syaitan? Kata la. Hazir ammah kata, makcik mari dulu Malaysia. Lepas tu dia pergi dekat. Dia kata orang makan kanan, kiri syaitan. Dia ajar budak-budak. Allah, macam-macam dia. Daripada pendidikan anak-anak daripada awal lagi pasti dia sudah belajar hadis. Ya ghulam, dia dah hafal hadis. Ya ghulam samillah kul biyaminik kul mimma yalik. Kan Nabi pegang anak-anak tiri dia Umar bin Abi Salamah. Wahai anak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan makan yang hidangan yang ada depan kau dulu, jangan makan hollow tangan. Jadi kita pun kalau kita nak duduk hidangan ni, tengoklah dulu. Nampak budu depan ni, pusing sebelah ni. Kalau tidak, mula waktu dulu kita nyanyi. Nah, itu dia panggil. Itu dia panggil gaya hidup, penampilan yang simple. Dan banyak lagi lah yang perlu kita usahakan. Saya rasa kita kena buat agak satu perbincangan khas untuk muslimat saja dah. Sebab saya duk tengok isu pakaian belum selesai lagi. Mana kita punya ketah, bagilah kerah. Ketah yang dibagi ni. Wahai muslimah. Ni. Ukhti, wahai saudariku tu. Menarik tu. Baca nanti. Baik, pada jemaah sekalian. Jadi selesai dah kita tajuk. Di sini kita berubah. Wa nughayyir, dan kita juga akan ubah. Sebab kuasa di tangan ibu bapa. Kita bapa, dia ibu. Ibu bapa ni lah yang akan mengubah gaya hidup. Siapa dia? Anak-anak. Dulu orang kata, tulis kata-kata hikmah. An-nas ala dini mulukihim. Manusia ni gaya hidup mereka mengikut kerajaan, mengikut pemimpin. Mengikut pemimpin. Kalau pemimpin dia tu suka baca Quran lah rakyat dia. Kalau pemimpin dia suka
suka dengan hamba-hamba dengan jawari, tidak haram. Dia boleh guna. Jadi rakyat pun duk mikir tu, kau ada berapa hamba, kau ada berapa jariah, berapa. Jadi sibuk. Zaman dulu, kata Ibn Khaldun, An-nas ala dinukim, manusia ni mengikut gaya hidup pemimpin. Zaman kita ini dah tukar. An-nas ala dini i'lamihim. Manusia ikut gaya media mereka. Betul tak? Ikut media. Orang putih buat apa buat. Baru tu nama kita sekarang ni, kita dia panggil nama dia zaman globalisasi. Nama apa ni? Globalisasi. Apa makna globalisasi? Apa dia makna globalisasi? Dunia tanpa sempadan. Lagi? International. Lagi? Universal. Lagi? Liberal. Lagi? Terus apa lagi maksud kita nak? Mana ni pensyarah-pensyarah? Sikit. Betul lah, kau tak salah tu. Dunia tak ada sempadan, dunia tak apa. Tapi yang betul sekali, tulis. Ini yang paling betul sekali, yang ditakdiskan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang tokoh ulama fiqh terkenal dan juga ahli tafsir, yang baru je meninggal daripada Syam, daripada Syria, menjadi tokoh ma'al hijrah kata dia. Waktu di seminar di Kuala Lumpur, di Universiti Melaya, saya hadir ketika tu. Kita balik cuti, kebetulan ada seminar, kita pergi. Dia kata, aku nak beri pada kamu definisi globalisasi. Bahasa Arab kata al-ulama. Semua orang buka pen belakang nak tulis. Kita pun tulis ni kata-kata hikmah ni. Dia kata globalisasi ni makna sebenarnya, mu tak seduk mikir banyak-banyak. Orang putih nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Nak suruh kita makan apa yang dia makan. Nak suruh kita buat apa yang dia buat. Semua letak pen belakang. Sebab definisi itu sudah diingat. Kau sempat tulis ni? Pakai tak tulis dah? Pasal apa tak tulis? Ingat belakang dah. Itu mana globalisasi. Orang putih nak suruh kita buat supaya dia buat. Nak suruh kita makan supaya sama yang dia makan. Nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Hari ni sama. Nak makan ayam goreng pun kena cari kepala orang tua tu. Nasib baiklah dekat depan Masjid Haram tak ada kepala dia. Tapi di kotak dia ada. Di tulisan besar tak ada. Budak-budak pun kalau kita lalu naik kereta relax tak. Ada makcik keluar jual karipak ke apa dia tepi jalan tu. Akok apa lagi hak suruh tepi jalan ni. Apa-apalah. Dek nak makan ni? Tak bunyi. Tak. Tengok kepala orang tua tu, abah. Putih. Sebab dia jumpa tempat dia nak makan burger lah. Siapa dekat Masjid Haram ni ada restoran Malaysia. Dia jual hot dog. Apa dia makna hot dog? Boleh terjemah ke hot dog ni? Kau tak boleh terjemah? Boleh terjemah? Tak boleh mana dia? Apa dia? Hot dog ni kalau dia di Mekah ni dia terjemah unta panas. Ya ke? Itu mana keterlaluan dah kita ni. Sampai mereka hilang identiti, nak makan pun ambil nama orang putih yang najis moral lazah tu. Hot dog. Jual Mekah tu. Saya mula-mula tengok menu ni, saya pergi tegur. Kata awak hormat kau Kaabah depan awak. Mari nak buka restoran sini. Kan Allah Ta'ala turun, hilang berkat. Tapi lepas tu dia hilang dah. Dia punya tulisan. Tulis apa benda? Tulis yang benda-benda yang baik. Jadi kita kata bahayanya dalam hidup kita ni. Mana gaya hidup kita ini, gaya hidup orang putih. Kita ubahlah. Banyaklah perubahan-perubahan yang boleh kita buat. InsyaAllah. Tengok dalam risalah kita ni. Kita syarah risalah dulu lah. Cara hak lain tak habis lagi ni. Telah berlalu pada tahun ini bulan Ramadan dah lepas. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan pun kita semangat beribadat. Semangat tak? Semangat. Alhamdulillah. Penuh masjid. Habis Ramadan. Tak ada gaya lagi. Dah naik iklan dah. Mencari jemaah hilang. Ada setengah masjid dia tulis je. Mencari jemaah hilang. Kata hilang di mana? Hilang di masjid, tak ada mari dah dia. Macam-macam lah tulisan. Selipar hilang di masjid bukan satu masalah. Tapi jemaah hilang di masjid tu masalah. Tak ada masalah. Apa hilang selipar orang susah masuk grup lah. Tak ada korang lain tak. Jadi kita hari ni melalui musim yang besar, iaitulah musim haji. Jadi kebiasaannya, dua musim ni adalah musim perayaan dan musim ibadat yang jelas ketara bagi kaum muslimin seluruhnya. Nampak sangatlah lepas Ramadan, nampak suasana tak. Selepas haji,
Nampak suasana. Sebab itulah di antara suasana yang kita nak suruh nampak, bukan kita nak bangga diri, nak orang panggil nak tunjuk dengan orang. Di antaranya orang balik haji ni biarlah kepala tu botak. Sekurang-kurang dia kata, ni Pak Haji tu balik dah. Ni kalau pergi surau tu orang tanya, berapa bulan awak duduk Mekah? Dia kata, kenapa? Rambut panjang dah. Macam tak pergi haji. Jadi nampak tidak ada perubahan. Jadi kita nak biar nampak, bukan nak tunjuk orang, tapi orang tahu dah kita pergi haji. Balik tu biar nampak lah sikit. Boleh tak boleh? Alhamdulillah. Baiklah, mukaddimah tu saya panjang, tuan-tuan baca je. Ketika masa berada di Mekah untuk melaksanakan ibadat haji, manusia kebanyakannya patuh syariah dan menjaga ibadat dan kelakuan mereka. Contohnya kaum muslimin amat menjaga adat dan pergaulan. Oh semangat, pergi masjid jauh pun pergi. Tak larat nak pergi jauh pun solat Jumaat di tempat kita ni. Kita kata alhamdulillah, itu satu perkara yang baik. Solat jemaah penuh. Tabiat yang buruk seperti merokok dan melepak ditinggalkan. Jadi kita ni, anda duk perhati tengok, grup kita ni kurang melepak sebab banyak program. Alhamdulillah. Hari satu masa kita duduk dengan satu kumpulan lain. Pupuk dia di lobi penuh geng dia. Dia sokok. Tak ada apa kita. Dia kata, ustaz tak nampak je. Memang saya tak nak nampak pun. Tak saya tengok, orang kata orang. Dia benda-benda yang tak baik. Jadi rupanya bila kita perhati tengok, dia tidak ada benda nak buat. Tak ada perkara nak buat. Setelah bila jemaah tanya, dia kata, ustaz, lepas haji ni kita nak buat apa? Ada orang cakap Rasulullah SAW buat umrah sekali je. Kata dia buat umrah sekali, hari 13, hari balik Madinah dah. Kita hari 13 baru apa? Baru nak buka beg dah. Belum haji ni tak sempat buka, moga duk pakai ihram. Ni baru buka beg, baru nak ada yang duduk 2 minggu lagi baru balik. Ada yang berapa? Sebulan lagi baru balik. Jadi masa lama kalau tidak digunakan dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, dengan majlis ilmu kita tak guna. Bulan alik masjid ni letih juga. Terutama sekali saya nampak Zuhur dengan Asar tu. Tak, dia penat situ. Sudah makan pergi pula. Kalau tak balik makan ke lapar. Kecuali kita berpuasa iktikaf dalam masjid. Alhamdulillah. Yang pentingnya haji dan hajat, gunakan masa yang ada. Semalam ada sahabat tanya, mana Haji Amir? Dia kata, saya nak tawaf ke nak solat sunat? Sedap juga dia punya soalan. Saya kata, di Malaysia ada Kaabah. Dia kata, tak ada, mari sini ni. Tawaf lah banyak. Selagi kita mampu boleh tawaf. Pagi tawaf, petang tawaf. Banyak kali pun buatlah. Sebab peluang kita tawaf tu di sini. Waktu kita berada di Mekah. Solat pun kita banyak juga. Sebab sini kita solat 100 ribu. Berapa banyak kita punya aset bekalan-bekalan yang kita nak tambah. Lepas tu balik Malaysia tak payah solat lah. Sebab dah banyak. Kalau ke mana? Balik Malaysia tak payah semaya dah. Dia kata sebab kita punya solat sudah cukup dah sini. Tu orang sewe nama lagi tu. Sewe ke? Kalau orang kampung Kelantan dia panggil orang tak empuk macam tu. Tak empuk ni maknanya kalau ubi kita rebus tak boleh makan lah. Itu dia panggil orang tak empuk. Jadi sewe lah bahasa orang muda-muda. Jadi kita tengok alhamdulillah haji jaga baik penampilannya, kita berjalan molek-molek. Kita dah pesan awal-awal lagi jangan pergi ketuk pintu kawasan muslimat. Alhamdulillah. Tapi pengurusan haji zaman sekarang ni saya tengok susah. Mereka nampak lebih kepada pelancongan dah jadi haji ni. Nampak pelancongan. Kalau haji hok mahal-mahal, pakej-pakej hok mahal tu. Kalau ada peluang kawan-kawan duk pakej mahal pergi jenguklah tengok. Ada siapnya pramugari, pelayan-pelayan yang mahal lah, pramugari mungkin dia guna untuk kapal terbang kot. Pelayan-pelayan yang ada ni tutup aurat. Tutup aurat. Kita kena tutup mata. Ingat dia tak tutup dah. Jadi kita nampak dah suasana tu. Sebab itulah kata orang, kalau keadaan tidak terkawal, kita kawal. Keadaan tak terkawal, kita lah kawal diri kita. Nak marahkan keadaan memang tak susah-susah dah. Oh tak boleh pergi dah Mekah keadaan. Lah, kenapa tak boleh pergi? Kita kena pergi di Mekah sebab Mekah tu ada Baitullah. Di Mekah ada amal haji. Tuan-tuan dan puan haji dan hajah. Kalau ada orang buat adik ayah,
tempat haji telah diubah. Kita kata bohong, kadhib. Tempat kerja haji tak ubah. Di mana tempat kerja haji? Kaabah. Lagi? Safa Marwah, Arafah, Mina, tak ada ubah. Yang ubahnya kedai-kedai besar tu. Nah, ubah pun sebab kita nak berubah. Kita yang nak berubah. Nah, bila makcik-makcik jual tepi-tepi ni tak standard, pergi cari kat besar-besar. Jadi tak ada masalah dah. Dah dia ubah tu kerana keperluan kita. Keluar keperluan kita nak berubah. Jadi dia ubah. Jadi kita mengatakan. Para muslimah pula begitu menjaga pakaian aurat mereka. Alhamdulillah. Pakaian jaga patuh syariah. Dia panggil patuh syariah. Kita bagi ke risalah aurat malam. Belum lagi tak? Nanti saya bagi. Dia kata para muslimah juga telah menjaga pakaian aurat mereka. Semuanya sopan dan tertib dalam hijabnya. Masya Allah. Jadi kita kena ingatlah, pakaian muslimah ni bukannya payah pun. Apa yang dipakai oleh hajah, itu pakaian muslimah dah tu. Muslimah ni bukan semesti pakai apa ni macam orang Arab yang tutup muka, untuk tahu apa ni. Tak. Asalkan tutup aurat. Maknanya dalam kita ambil yang minimal lah, tak usah ambil yang berat-berat. Dalam fiqh Syafi'i ini kata aurat wanitanya boleh buka muka dan tangan. Tapak saja budak belakang sekali, tangan. Kalau tapak saja tengok macam Indonesia, apa tak? Dia ada sarung sini. Sebab dia tapak saja. Kita kena pakai stongan, dia panggil stongan. Stongan ada. Kena stongan. Stongan ni stoknya tangan ni kena ada sini. Barulah kalau kita lengan kita keluar pun dia aurat tak keluar. Dia masalahnya benda akhirat. Benda dosa dengan pahala ni dia tak nampak kesan dunia. Contoh kata, kalau muslimat ni pakai tak tutup aurat, tak pakai stongan, lengan dia sampai sini contoh. Jadi terbakar kulit. Dia akan pakai lah. Tapi sekarang ni tak bakar. Yang bakarnya di akhirat. Itu yang kita takut. Sekarang ni tak ada masalah apa-apa. Relax ya. Tapi yang tak tutup aurat di akhirat esok macam mana kita nak tutup. Jadi wanita ni kena tutup aurat. Sebab itulah yang betul-betul jaga aurat. Dia kata susahnya ustaz duduk di Mina. Kita nak pakai stokin, nak pergi ke tandas, basah habis. Sudah ambil wuduk, takkan nak pakai bulak balik pula ke tempat kita. Jadi itulah di antara kesukaran-kesukaran yang dihadapi. Walaupun menjadi satu kenangan, tapi tetap menjadi iktibar dan pengajaran. Bagaimana kita nak selesaikan masalah, bagaimana kita nak menangani masalah yang ada itu, kita kata wallahu a'lam. Patutlah kalau ada orang betul-betul mampu, ada duit, jangan sayang. Kita beli package yang ada bilik dekat Mina tu. Ada. Saya masuk dalam package harap ada. Nak 2 orang sebilik pun boleh. Tapi harga dia sebuah kereta Azia ke kereta apa yang sekitar 50,000, 60,000. Tu kereta apa? Kalau beli cash, Mywi. Hak lo ni, hak baru ni. Kereta apa yang harga RM60,000 cash. Tunai. Kereta apa? Mywi boleh. Maknanya nak pergi 5 hari Mina tu boleh beli Mywi sebuah. Dia punya. Tapi dalam bilik lah. Ni kalau hang bayar setakat bayar ke 3D sehari 2 ni, jangan duk fikir nak bilik. Sadar fikir. Betul lah, ada sahabat kita ni dia cerdik. Orang cerdik, orang bijak. Dia ada di mana-mana. Maktab 1-1 dia ada. 112 pun dia pergi. 115 pun dia ada. Akhirnya dia mari bisnes kerana serupa belaka. Bila dia tahu macam tu, dia pergi siasat. Lagu tu belaka duduk dengan sofa beg dengan tidur. Nak makan kena angkat, nak duduk balik. Dia kata serupa belaka. Barulah tenang hati. Sebab dia tahu suasana yang ada. Jadi kita duduk mikir macam mana. Jadi masalah muslimat yang bahkan ada yang bertelekung solat dan labuh selama 24 jam ke kedai, ke masjid, naik unta pun bertelekung labuh juga waktu di Mekah. Saya pernah tegur sekali hajah. Kata hajah, kita nak pergi naik unta ni pakai yang biasa sudahlah. Sudah. Dia kata ustaz, saya di Mekah ni tetap saya pakai telekung. Jadi balik Malaysia macam mana? Budaya Malaysia kata tak, Rabbuna wahid. Allah Taala yang esa. Syariat satu je. Kalau Allah Ta'ala suruh pakai di sini, di Malaysia pun sama juga pakaian. Jadi hajah semua ni pakailah. Jagalah aurat kita, jaga penampilan kita. InsyaAllah Allah Ta'ala beri istiqamah yang besar. Cuma saya bimbang satu ya. Hajah kata, waktu pejabat yang beruniform. Dia ada uniform dia sendiri. Betul tak? Tak boleh. Stokin boleh pakai. Habis kasut kena pakai yang tinggi deh. Hak bunyi ketuk nak jalan tu. Ya, kau tak syarat. Tak semesti.
Tak tahu, dia hajah yang boleh jawab, kita tak tahu kerja dia. Tengok ketah ni, kita habis ni. Tetapi malangnya, dia ada malangnya tak sedapnya. Fenomena yang menyejukkan mata dan hati ini sementara cuma. Ianya tidak berterusan selepas perginya Ramadan ataupun selepas kembalinya dari haji, ianya turut lenyap dan hilang. Samalah betapa menyedihkan selepas Ramadan kita dapati masjid kembali sunyi. Bahkan banyak ibadat dan suruhan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan telah ditinggalkan. Ramai juga manusia waktu hajinya baik, tapi sekembali daripada haji sekembali ke tanah air selepas haji, ramai banyak juga ibadat dan hijab yang terjaga kemas di tanah suci hilang bersama perginya tiupan angin di KLIA ataupun di Jeddah. Jeddah tu keluar jambu dah tu. Duduk Jeddah, keluar jambu dah. Kata jambu dah makcik ni. Allah Akbar. Kita jaga orang sehebat-hebat dulu. Siapa ada Jeddah, keluar. Tanya orang-orang bawa, ni jambu ni macam mana? Dia kata, macam mana jambu? Keluar dah, tak ada habis. Tak lama lepas pada tu, berapa tahun pula, mari, tak keluar dah jambu. Dia tengok saya perhati dia, makcik-makcik tua dah ni, Muhammad Datin Seri belaka. Lama-lama dia tak buka dah jambu. Saya ingat dia dah insaf, sedar. Waktu makan, dia kata, Ustaz duk perhati saya. Iyalah, perhatilah, tengok. Sebab nampak kemah dah. Dia kata, Ustaz maaf lah. Dulu rambut hitam. Sekarang ni dah uban. Habis, kita tutuplah urat. Kalau buka, patut jamin, kata basah sama makcik. Ingat ke dah insaf, rupanya tutup kerana uban. Kita kata, subhanallah. Ada juga manusia lagu tu. Sedap ni ayat ni. Tengok dia kata. Bahkan ada yang kembali berasak kembali. Berasak pula balik. Berasak pula. Dan terbuka tudungnya semasa di Jeddah lagi. Dan lagi mungkin bahana tiupan angin Laut Merah yang begitu kuat. Kita kata Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk menjaga aurat dan jaga penampilan. Ini bukan sekadar gurauan, bahkan satu realiti yang menyedihkan. Wahai para mukmin dan mukminah, haji dan hajah, beristiqamahlah dalam ketaatan kerana kita tidak tahu bilakah malaikat maut akan datang. Tulis tu. Ambil sikit hari ni. Beristiqamahlah dalam ketaatan kerana kita tidak tahu bilakah malaikat datang. Malaikat maut datang. Tak tahu bila-bila. Biarlah waktu dia datang, kita dalam keadaan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu malaikat datang, kita dalam keadaan tutup aurat baik. Kita tak tahu bila nak mati, bila nak hidup. Wahai para mukmin dan mukminah, beristiqamalah itu. Maka firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fussilat ayat 46, sesiapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Allah mengenai hamba-hambanya. Mana kita pilih jalan kita sendiri. Kita nak yang baik, kita buat yang baik. Kita nak buat yang tak baik, kita pilih jalan yang tidak baik. Wal'iyazubillah. Jadi kita selamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang hamba itu akan dibangkitkan dalam keadaan yang ia mati. Ingat ni. Setiap orang akan dibangkit ala ma mata alaih. Dia mati dalam keadaan apa? Kalau mati tengah duduk solat, mati tengah baca Quran, mati dalam keadaan istiqamah, kita kata itu di antara tanda-tanda apa? Husnul khatimah. Tanda je, bukan confirm. Tak nak confirm. Sebab ada sahabat mati dalam peperangan. Bila mati dalam peperangan, sahabat yang hidup kata hani'an lahu. Tahniahlah kepada dia ahli syurga. Nabi tegur. Macam mana mu tahu dia ahli syurga? Siapa bagi tahu engkau? Dia kata dia mati dalam peperangan. Dia mati dalam jihad. Maknanya kalau kita cara zahirnya, kita pun kata macam tu juga. Dia mati dalam jihad. Nabi kata mu tahu mana dia ni ahli syurga? Walaupun dia berjihad, ada benda yang dia tersangkut. Dia ambil harta rampasan perang yang belum dibagikan. Ada dosa. Orang ni walaupun dia mati dalam keadaan begini, kita tak tahu dosa dia dengan Allah Azza wa Jalla.
Kerana itu haji dan hajah kita jangan konformkan syurga atau neraka pada orang. Tak boleh. Ni kita duk main syurga ni, ahli syurga lah. Apa yang kita boleh kata? Doa tak apa. Tengok cara dia mati tu, kita kata insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala beri dia husnul al-khatimah. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaannya. Kita boleh kata mudah-mudahan, kita kata. Tapi kalau kita nak confirm kata dia ni ahli syurga, tak ada kuasa kita. Yang ada kuasanya Allah. Kemudian melalui Nabi SAW, Nabi kita dapat wahyu daripada Allah. Kan Nabi sebut 10 orang yang masuk syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman, Ali, Abu Ubaidah. Apa lagi 10 orang yang masuk syurga ni? Lah, yang 10 orang masuk syurga tu. Nabi biasa imam yang membaca atas mimbar khutbah tu. Osman, Ali, Talhah, yang sahabat 4 tu. Itu dia panggil, itu Nabi bagi tahu. Fil jannah. Dan ada orang lain lagi yang Nabi tak senaraikan pada hari itu. Macam Ukasyah contohnya. Bila Nabi sebut 70 orang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ukasyah bangun, ya Rasulullah, doakan saya salah orang daripada mereka. Nabi kata wa anta minhum. Ini confirm. Sebab Nabi dah sahkan. Bangun sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya nak juga. Nabi kata sabaqaka Ukasyah. Ukasyah dulu minta kamu. Kalau Nabi buka semua bahkan sahabat orang, saya juga. Hari itu Nabi duduk senarai orang. Jadi Nabi terima wahyu setakat tu. Jadi orang lain tidak diterima. Maka dalam hadis ini kata setiap orang akan dibangkitkan mengikut dalam keadaan dia mati. Kalau kita mati dalam Islam, mati dalam beriman, mati dalam keadaan baik, kita kata alhamdulillah haji dan hajah, insya-Allah kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kita mati. Satu lagi, yang penting satu lagi, kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat esok bersama dengan orang yang kita sayang. Sekarang ni kita sayang dengan siapa? Sayang dengan mak. Lagi? Ayah. Lagi? Anak-anak, suami, isteri, semua kita sayang. Yang besarnya, kita bersayang kepada Rasulullah SAW. Sayang kepada orang-orang yang soleh. Jadi kita akan dibangkitkan bersama mereka di akhirat esok. Jangan pula, ni ada setengah ni sayang kepada Nabi, tapi tengok dalam handphone dia penuh dengan gambar penyanyi. Penyanyi apa hak Seoul ni? Korea ke apa benda? Dulu K-pop. Ni hak nak mari ni, apa nama ni? Apa nama? Awak tak kenal dah, awak duduk Mekah. Silat-silat ada dalam handphone tu. Hapuskan. Gambar penyanyi lah, gambar pelakon, saya minat, tak hapus. Kenapa kita nak bisa simpan gambar orang yang tak baik? Kita tak kata dia tu ada penyanyi yang agama Islam, tapi kita bukan benci dengan agama dia, kita benci dengan perbuatan dia yang tidak baik, yang tidak senonoh. Buang dalam gambar. Balik hal Pak Haji ni, kalau belum balik pun kalau ingat dah, kita ada gantung gambar pelakon putih ke dekat dinding rumah kita, ada tak ada? Kalau ada, suruh anak turunkan sebelum mak balik. Oi sayang abah, mak, umi sayang ni. Kau sayang pun ambil letak dalam kotak, jangan tengok ke mata kita. Malaikat jangan tengok. Sebab orang tak akan gantung satu benda di dinding dia kecuali dia sayang ke benda tu. Betul tak? Mana ada orang gantung gambar? Orang tak gantung gambar yang tak baik, orang tak gantung. Bukan nak buat target, nak apa ni, main lontar panah. Itu boleh juga kita gantung, itu untuk nak hina orang, tak boleh. Jadi kita kena ingat, kita ni akan dibangkit. Satu lagi hadis, tanda ni. Dia kata innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita ni yang dikira yang terakhir. Orang ni sepanjang hidup dia lara, jahat, macam-macam dosa dia buat. Dekat nak mati, Allah pilih dia, buka hati dia. Nak mari haji ke mari umrah. Ada lagi tu. Sampai Madinah mati. Subhanallah. Ada mati dalam ihram lagi. Jadi kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Sebab dia telah berubah, bertaubat. Ingat tak yang pembunuh orang 99 orang tu? Ingat. Cukup 100 dia bunuh ustaz yang salah jawab tu. Tapi
mari yang ustaz ni kata, syekh ni kata, kalau kau nak berubah, kau kena pindah daripada kampung ni. Hijrah. Dia pun hijrah daripada kampung dia. Bila dia berhijrah, tengah-tengah jalan mati. Tak sampai apa kampung hijrah. Mati tengah jalan. Dua malaikat mari berebut. Malaikat azab mari, geng kita ni. 100 orang dah bunuh orang, tak geng macam mana? Tak. Kata orang gigi kerak-kerak malaikat hak azab nak ambil, nak capuk dalam neraka ni. Yang mari pula malaikat yang baik pula kata, dia taubat. Akhir kali hukum. Jarak. Kita kata masya al-amalu bil khawatim. Kerana tu kita tak boleh nak sedap hati. Saya haji, saya hajah. Ayah saya ustaz, suami saya imam contohnya. Suami saya pendakwah selebriti lagi. Tak ada jaminan. Jaminannya setiap orang kena ada duduk dalam kecemasan. Maka ketahuilah wahai mereka yang telah hidup dalam ketaatan dan tauhid, bahawa kamu akan mati dalam keadaan tauhid, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan bertauhid. Jadi kita tengok. Perkara ini amat sukar dalam hidup. Untuk beriman itu agak mudah pada kata-kata, namun untuk beristiqamah selalunya parah pelaksanaannya. Ini berat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberi galakan dan motivasi untuk hamba-Nya istiqamah dalam agama. Allah Ta'ala ya ayyuhallazina, sesungguhnya mereka yang mengatakan alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang yang telah mengaku beriman, kemudian dia istiqamah, beriman, beramal dengan agama ni. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bila kita nak mati dengan haji dan hajah, malaikat datang duduk sebelah kita, malaikat rahmat. Malaikat azab tak mari dah sebab dia tidak hak dia. Panjang hadis ni, dia panggil hadis hadis Al-Bara' bin Azib. Panjang cerita. Bila orang beriman nak mati, malaikat datang duduk sebelah dia, malaikat rahmat. Malaikat maut duduk jauh lagi. Belum sampai masa dia tak masuk dekat. Dia tunggu giliran. Malaikat rahmat penuh. Dia duduk bisik dengan orang nak mati ni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ajah, jangan bimbanglah. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Ketika itulah kita nampak. Dia terbuka hijab, dia nampak syurga tempat dia nak pergi. Masa tu orang sakit ni, kalau mari doktor pun dia marah. Tapi dia tak boleh cakap. Kita dah sibuk kan, ambulans lah tu lagi. Dia nampak dia nak mati. Kan dia boleh cakap senang. Jangan. Tak payah ambulans, tak payah doktor, tak payah apa, aku nak mati dah. Ada orang macam tu. Allah Ta'ala beri karamat, kemuliaan. Dia tahu dia nak mati. Dia nampak. Ada seorang pemuda tertembak. Dia pergi memburu, kawan dia tembak dia. Tersalah lah, bukan tembak kelahi. Jadi bila dibawa hospital, doktor nak masuk oksigen, dia tahan. La. Ini amut. Ini aral maut. Dia kata, aku tengok mati sekarang. Etika doktor, bolehkah tak masuk ubat orang nak mati? Apa boleh atas permintaan? Kalau ada yang sebelum tu boleh, kalau permintaan tu sebelum kejadian. Tapi budak ni dia tak benar doktor masuk ubat dia. Dia nampak mati, dia kata. Dia nampak. Tak tahulah doktor Arab boleh terima berkali. Akhir kali mati pelajar. Si pemuda ni mati. Panggil ayah dia. Ayah dia masuk. Doktor kata, kami tak akan serah mayat ni, anakmu ni, kecuali mencerita kepada aku apa rahsia anak kamu ni. Kenapa dia boleh nampak kematian sampai dia larang, tak mau jaga, tak mau apa, tak mau. Ayah dia termenung duk cari anak dia ni kelebihannya apa. Ya, anak aku ni biasa ya, pemuda biasa ya, tak ada kelebihan apa-apa. Cuma dia kata ada satu je. Ni. Kadang kita kadang-kadang yang satu tu kita lost, kita tak nampak perhatian. Dia kata, anak aku ni, aku tak tahulah ibadat dia apa yang dia buat, aku tak tahu dia punya kelebihan apa, tapi dialah yang mengejutkan kami untuk solat subuh dan solat tahajud. Maknanya kalau ayah dia nak bangun tahajud tu, dia bangun dah. Kalau mak ayah dia lambat bangun, dia yang kejutkan. Ada anak kita lah gitu. Kau semua kena jiwai belakang baru pulang ke subuh. Ini tarbiyah. Kita coba balik ni, insya-Allah haji dan hajah buat MOU baiklah. Abang haji, sedap ke ayat tu tak?
Kita ni subuh pukul 5, pukul 6 contohnya. 5.30 saya akan kejut untuk tahajud. Boleh? Abang Haji setuju? Haji dengan Hajah tak ada masalah. Dia tak berani lawan suami dia. Kecuali Hajah hak kedai ber. Tu kena MOU juga. Oh, jangan tak masak nasi pagi tu dah tu. Kejut orang awal lagi mengatuk aku malah masak. Benar itu. Kita cuba MOU. Doktor ni bila sebut kelebihan pemuda ni tahajud, aku cerita kes ni kepada doktor pakar lain, habis pakar ambil cuti belakang. Nak gimana? Uhasibu nafsi. Dia kata aku nak muhasabah diri aku. Pemuda ni dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Takkanlah kita tak nak cari kemuliaan. Ambil cuti berapa hari pokok dia, pakar mari Mekah belakang umrah. Doktor ni di Riyadh, di hospital tentera di Riyadh. Ni cerita Riyadh, nanti kita bagi link kuliah. Tajuk dia pengalaman seorang doktor. Buku tu saya terjemah. Siap ada tapi tak cetak. Dengar hak kuliah dulu lah. Ada 20 siri kuliah motivasi menarik. Cerita muslimat seorang lagi. Nanti kita cerita lain kali pula. Kalau tak sempat cerita, tengok rakaman. Jadi kata aku ambil cuti nak pergi Mekah leh, uhasibu nafsi, aku nak muhasabah diri. Di manakah kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla? Masya-Allah tabarakallah. Itu dia panggil kelebihan kita. Jadi orang nak mati ni, Allah Taala buka hijab. Dia mari. Sebab itulah orang yang mati baik senyum. Di antara tanda-tanda husnul khatimah, tanda al-mautu bi'araqil jabin. Mati percik peluh di dahi. Pernah tak kita tengok keluarga kita meninggal, ada peluh di dahi ada? Peluh sini. Kau tak pernah tengok? Pernah tengok? Benar. Tanda-tanda husnul khatimah. Dia peluh dahi. Ada peluh banyak, saya macam-macam tengok. Peluh ada banyak, ada yang sikit, macam-macam. Sebab apa dia berpeluh? Sebab waktu ruh dia angkat, dia celek mata tengok ruh dia naik, dia kata iza matal insan tabi'ahul basar. Dalam hadis ni iza qubida ruh tabi'ahul basar. Bila ruh tu diangkat, mata tengok, dia ikut ruh dia naik. Tu kita orang nak mati kan. Dia tak celek mata lama dah. Bila dia mati dia celek sekejap. Sini tengok. Kita depan dia ingat mak tengok kita. Elak, dia tak tengok awak, dia tengok ruh dia. Ketika itulah dia malu pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab amalan tak banyak. Allah beri rezeki kepada kita panjang umur. Banyaknya rezeki luas, tapi amalan tak banyak. Dia kata aku nak menghadap Allah Azza wa Jalla. Aku nak kata apa kepada Allah dengan rezeki yang banyak, tapi amalan tidak banyak. Ketika itu dia berpeluh dahi. Kata orang berpeluh ni sebab malu pada Allah Azza wa Jalla. Allah makhtalana bi husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita mati dengan husnul khatimah. Banyak lagi hadis-hadis lain kita ringkaskan. Haji dan Hajah boleh baca dalam risalah ni. Kemudian kita pergi kepada ni hadis yang saya baca tadi. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya amalan seseorang itu bergantung kepada kesudahannya, khatimah. Maksudnya kalau kita mati dengan baik, baiklah. Di Arafah saya cerita kepada Haji dan Hajah hari itu, ingat tak? Berbeza di antara dua watak yang duduk dekat Nabi SAW. Abu Talib jaga Nabi daripada kecil. Nanti kita jalan kaki nak pergi rumah Abu Talib. Nak pergi tengok. Kita pergilah. Daripada kecil jaga Nabi. Bahkan lebih daripada anak dia sendiri. Lebih pada anak dia. Sayyidina Ali tu anak dia. Dia jaga Nabi lebih daripada itu lagi. Tapi apa boleh buat, bila dia tak kata la ilaha illallah di akhir hayat dia, mati dia, tak kata. Yang merosakkan dia siapa? Geng-geng dia. Abu Jahal buat shift. Jaga Abu Talib nak sakit ni. Takut mengucap 2 kalimah syahadah. Setiap kali Nabi datang, saya baca lagi tak sirah. Bila dia tengok Nabi masuk, ada kosong sini tak? Dia lompat mari duduk sini. Takut Nabi duduk dekat kepala Abu Talib. Nabi duduk jauh. Satu hari Nabi kita rayu pada ayah, Ammi, qul la ilaha illallah. Pakcik kata ya la ilaha illallah. Tak apalah, tak sempat nak solat, tak sempat mata. Biar mati di atas kalimah ini. Kalimah uhajjulaka indallah, yang boleh saya berhujah depan Allah nak selamatkan pakcik daripada neraka. Dia nak kata, Abu Jahal paling dia tengok. Abu Talib. Kawan tu tengok Abu Jahal. Angguk kepala, senyap.
Tak kata, sampai sudah. Tak mau kata. Abu Sufyan, lawan 20 tahun dengan Nabi, akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah pada hari pembukaan kota Mekah. Allah. Mana rumah Abu Sufyan? Nanti kita tunjuk. Depan tu. Mari kita tengok. Kita jalan kaki lah, kita tengok. Jangan tak tengok. Jadi, maka al-amalu bil khawatim, jangan sekali-kali kamu lalai daripada ketaatan, sentiasalah kamu berpegang dan beristiqamah dengannya. Sesungguhnya hati yang berada di atas tauhid yang benar akan sentiasa bimbang kepada su'ul khatimah. Kita jangan yakin, jangan confirm aku ni mati baik lah. Kita tak tahu apa kesudahan. Na'udzubillah. Para salafus soleh terdahulu amat takut dan runsing jika kematian mereka akan berakhir dengan su'ul khatimah, sehingga salah seorang daripada mereka berkata, aku benar-benar takut jika iman tercabut dariku ketika aku berada di ambang maut. Jadi maka janganlah kita sesungguhnya istiqamah dalam ketaatan adalah punca kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Asas kepada keelokan dan kebaikan adalah hati. Tapak istiqamah kita duduk di mana? Duduk di hati. Itu dia panggil tapak istiqamah. Apabila hati itu beristiqamah, maka seluruh anggota akan ikut beristiqamah. Kalau hati itu lalai, maka lalai yang lain. Jadi di sini saya letak ada 10 perkara tip istiqamah. Mari kita ambil secara ringkas. 10 perkara istiqamah. Yang pertama, berpegang kepada akidah yang benar dan menjauhi syirik dan khurafat. Ini yang paling besar sekali. Kita kena jaga tauhid kita. Jaga tauhid. Jangan rusak. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita kena, tajuk kitanya menjaga tauhid dan menjauhi syirik. InsyaAllah dalam tajuk yang selepas pada ni, minggu depan. Yang kedua, beriltizam dengan solat berjamaah di masjid, solat sunat rawatib. Ni solat sunat rawatib kita dah beri, dah hajar dah kepada jemaah. Rawatib kita ni bila? Qabliyah, ba'dih itu panggil rawatib. Tambah 2 rakaat lagi, nama dia. Tambah 2 rakaat lagi, nama dia apa? Nama dia duha. Paling minimal lah. Tambah 3 rakaat lagi apa? Jadi lengkaplah kita 17 rakaat. Satu hari satu malam. Boleh ke tak boleh? Ini minimal kita letak ni, kita tak minimal. Dan juga solat. Yang ketiga, meneruskan amalan yang sunat, zikir dan doa yang biasa lakukan. Zikir pagi, zikir petang, dah baca dah? Tak kira lah, ada orang baca tak ada baca. Yang saya baca setiap pagi itu, petang itu format nak ajar ya. Bila dah pandai itu baca sendiri lah. Alhamdulillah setakat ni kita tengok haji dan hajah banyak kali sering saya serempak di airport. Kalau petang kita tengok ada orang duk baca zikir petang. Kita pun lalu kat dia saja nak tahu siapa dia ni. Dia paling tengok, dia kata ustaz. Dia pun akak buku zikir ni. Daripada bina hari tu, insya-Allah doa akan sampai saya mati. Dia tak tinggal-tinggal dah zikir. Masa tu PDF belum ada lagi. Sekarang ni PDF lah ada. Kalau tertinggal buku pun kita ada. Oh, dia kata ustaz kita nak yang Rumi punya free. Ada dalam Perisai Muslim. Perasan tak? Dalam Perisai Muslim yang saya bagi tu, zikir pagi petang. Sama yang ni. Baca yang tu okey dah. Cukup. Alhamdulillah. Tak ada dah alasan lepas ni. Alasan dia nak baca tak nak baca. Sudah. 2. Zikir pagi, zikir petang. Zikir lepas solat ingat dah? Ingat? Muslimat ingat dah, muslimin lagu mana? Ingat dah? Kita kata Alhamdulillah. Ni nak balik jadi Pak Haji dah ni. Balik orang suruh jadi imam apa ni? Imam Haji Safri. Sudah meeting mesyuarat Zuhur hari ni. Abang Haji baru balik ni, silakan. Jangan takut. Bangun terus. Zuhur asar, confident. Maghrib Isya kita berlatih dulu. Zuhur asar kita confident. Dia tak baca perlahan dah. Boleh dah, insya-Allah. Yang keempat, menjadi ahli Quran. Jadi hari ni saya nak bagi borang seorang-seorang jadi ahli Quran. Nak. Tapi borangnya tak ada. Borangnya duduk dalam hati masing-masing. Bila nak jadi ahli Quran, yang pertama sekali, tahap yang pertama, kita kena berazam biar boleh baca Quran. Dah boleh baca Quran dah? Alhamdulillah kata. Kita naik kepada yang kedua, memahami makna Quran. Ni kita belajarlah kelas-kelas Quran.
Kelas Quran, kelas kita ni tertangguh dah bagi haji ni. InsyaAllah balik ni kita sambung. Wadduha dah, nak habis dah. Ada permintaan jemaah kata ginilah, ulang baliklah daripada awal. Ulang balik daripada awal. Sebab saya daripada awal tu kita tak ambil 5 faedah. Sampai tempat faedah kita skip situ. Bila mari PKP, tak nak gimana, kita pun cari 10 faedah. Oh, penat masa tu. Nak keluar 10 ni, kena cari-cari je, keluar juga. Lepas PKP, tinggal 5. Jadi insyaAllah kita mula balik daripada awal Quran, kita akan sambung balik tafsir dengan tambahan fawaid. 5 faedah di ujung ayat tu, insyaAllah. Sekarang ni dah ada usaha-usaha daripada pemuda-pemuda kita. Dia tulis balik apa yang kita baca tafsir tu. Ni dah keluar, baru ni surah Al-Kahfi dah keluar. Ada yang beli dah? Belum lagi? Balik ni kita belilah. Nak beli sini, nak apa ni, nak post tak sampai. Nanti surah Kahfi dah siap. Ini kita ada surah Al-Jin pula. Tengah dah siap ni insya-Allah. 2-3 penerbit yang bantu untuk siapkan catatan. Kalau yang nak cepat baca dalam web Abu Anas tu, sudah ada catatan yang dibuat. InsyaAllah. Itu dipanggil menjadi ahli Quran. Kalau kita boleh hafal beberapa surah yang berkaitan, surah-surah yang menjadi rutin bacaan, macam surah Al-Mulk malam-malam, dah ingat dah? 30 ayat je Al-Mulk ni. Apa satu ayat hari-hari, belum habis haji dah siap dah. Kita boleh baca, boleh hafal 10 awal surah Al-Kahfi, 10 akhir. Kalau Dajjal mari, Nabi kata tiup ayat tu ke dia. InsyaAllah. Banyak lagi ayat-ayat lain. Kalau ayat gitu kurang semangat. Kalau saya bagi ayat jampi boleh terbang atas angin, hafal lalu dah. Naik. Semua kita ni alhamdulillah setakat baca Quran ni boleh terbang atas angin tak boleh? Boleh? Boleh lah, kalau tidak tak siapa mari Mekah ni. Balik ni kita terbang pula. Kecuali kena naik kapal jumpa ngaji. Haji kita ni dia pakai kapal. Kapal. Baik, kita tak boleh panjang. Yang kelima, cintakan ilmu dengan melazimi majlis ilmu dan dakwah. Kita kena belajar ilmu. Belajar ilmu bukan sekadar yang kita pergi masjid dengan kuliah umum tu, kuliah perdana itu dipanggil umum. Majlis ilmu ni maksudnya kita kena belajar berkitab. Dia kata bila lah nak khatam kitab? Ustaz mengajar sebulan sekali. Saya mengajar kitab di Masjid Negara, sebuah kitab tu 4 tahun baru khatam. Moga sebulan sekali. Pas cuti banyak pula tu. Cuti haji, cuti Ramadan. Kadang-kadang kita pergi tak boleh mengajar. Pagi ni imam kata tak boleh masuk Masjid Negara, kena tutup sebab orang kayuh basikal. Cuti. Kacau punya. Baru ni kayuh basikal punya pasal. Cuti, tutup jalan. Nak pergi mana? Boleh tutup jalan, tak pernah. Dia kata ustaz masuk awal boleh, tapi anak murid nak datang tak boleh. Kita kata cuti pula. Jadi saya syorkan tengok dalam tengok dia tulis halaqah Abu Anas Madani di YouTube. Dia punya tengok buka playlist dia tu lengkap kitab. Kita nak belajar kitab tauhid ada, kitab akhlak penawar bagi hati ada 30 siri kuliah. Beli kitab, kalau tak jumpa cari kitab, PM saya, nanti kita tolong belikan, hantar lagi lah. Beli berbayar lah. Cuma boleh belajar. Biar khatam kitab. Tiap malam duduk lepas solat Isya siap tenang-tenang, sambil tunggu anak duduk apa ni, buat kerja sekolah tu. Kita duduk dengan suami, buka dia punya laptop, ngaji dua tu, belajar kitab. Biasanya dia kata suami mudah lena. Tak apalah, isteri tulis nak. Tulis tanda. Alhamdulillah. Jadi ada peluang. Peluang dan ruang untuk kita belajar tu masih wujud lagi. Dia kata orang kata. Tak juga orang kata ni. Dia kata belajar kalau tak ada guru depan, belajar dengan syaitan. Sampai hati awak. Tak. Buka YouTube tengok Abu Anas ke depan, berkata syaitan. Zalim punya orang. Macam mana punya pemikiran tak? Yang tak ada guru ni, yang kacau tu. Dia tafsir Quran sendiri. Itu yang kata syaitan tu. Dia ambil Quran. Dalam Quran itu kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kahwinlah dengan perempuan yang kamu suka 2 3 4. Jadi berapa? 2 3 5 siapa 4 9. Dia nikah 9 ada di Indonesia. Orang tanya kenapa 4 9? Quran. Itu aja dah sesak nama dia. Kita ni ada guru, tu tak ada guru, syaitan guru dia tu. Jadi cuma saya syorkan
Haji dan hajah, nak berguru kita pilihlah guru. Kalau asyik duk cerita mimpi, dia mimpi sana, mimpi sini, hadis-hadis pun palsu, tak palsu pun ayat belaka, tak usah belajarlah. Cari yang lebih autentik dia punya penyampaian. Kita boleh faham, boleh tahu. Ni banyak ni. Tadi semalam saya tengok ada buku yang dibaca. Bismillah 786. Ada hajah kita ni. Dia tunjuk kat saya 786. Kata apa benda ni? 786 ni. Ni nama restoran dia ni. Dia ada kepahaman dia lah itu. Dia kata ustazah dia ajar. Kata macam ni tinggalkan. Ngaji benda lain dengan dia. Terus ngaji lah benda 786 tu. 786 dia ada simbol khas. Sebab itulah ada restoran dia 786. Dia ada kepahaman dia itu sendiri. Ni pula kalau pergi pula game motivasi ni panggil aura pula ni. Aura boleh tarik macam-macam. Hok nak kaya pula pergi panggil tarik duit dia panggil. Kata kalau di bomo tu pandai tarik duit, buat apa dia miskin? Baik dia tarik untuk dia. Kenapa suruh tarik orang kaya ke orang dia miskin? Dia banyak. Jadi kena hati-hatilah dalam pelajaran kita ni. Kita tengok kalau dia buat hadiah palsu tu, habis macam mana kita nak tahu dia palsu? Tengok dia punya pelik-pelik. Hadis palsu ni dia punya pulangan dia pelik. Dia kata, tuan-tuan, saya ajar kepada awak ni selawat. Selawat saja ni sekali baca lebih baik daripada baca Quran 60 kali. Tu tahu dah tu. Tu barang pelik belaka tu. Satu lagi ajaran gini. Ambil mana ni? Saya mimpi jumpa. Hak tu hak pelik belaka. Tak ada agama kita mari ikut mimpi. Nabi Ibrahim je boleh bermimpi. Atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh bermimpi. Orang lain mimpi tak boleh jadi hujah. Mimpi bukan hujah dalam agama. Kalau tidak, senanglah kita hidup ni. Awak buat ni, saya dah mimpi semalam. Jumpa Nabi sendiri, Nabi dah endorse. Dah, hadis ni walaupun palsu, Nabi dah sahkan melalui mimpi. Tutuplah kita hadis. Manalah Ibnu Hajar tak pakai hijrah dia tu. Sebab semua pakai mimpi. Hati-hati. Jadi melazimi ilmu dan dakwah. Yang keenam, lazim ini pakaian takwa menutup aurat dan patuh syariah. Ni kita dah bagi risalah ni. Oh ya ukhti. Ya ukhayyati, wahai saudariku ni, ada gambar-gambar yang patut saya tak buat. Saya bagi pula risalah yang saya tak buat semalam. Tajuk dia auratku maruahku. Dan dalam tu kita ada, tengok dalam geruk tu ada. Kejap lagi saya buat. Jadi ini semuanya pakaian-pakaian yang tak patuh syariah ni, perhatikanlah. Hajah, tengok yang mana tak patuh, kita ketepikan. Dia kata, Ustaz, banyaklah dalam rumah saya tu baju-baju yang kena buang. Tak, saya tak suruh buang baju. Saya tak suruh pakai di luar rumah. Ni baru ni ada orang tu, orang ni dia jual baju. Ni orang baju hak wanita ni kan. Bikini ke apa benda. Dia kata ni kedai jahiliah, dia kata. Saya kata kedai tak jahiliah. Hak jahiliah orang pakai tu. Kalau pakai bikini di rumah, salah tak? Depan suami boleh? Suami kelip lain macam ajar dia tu, macam mana pula balik pakai. Dalam rumah dia ikut dia nak pakai apa, tak pakai pun tak apa. Tapi bila nak keluar rumah tu, itu ada SOP dia. SOP tu yang kita kena ingat. Yang ketujuh, jangan alpa menjaga halal haram dalam keuangan dan muamalah kita. Ini kena semaklah. Alhamdulillah, Suruhanjaya Security di bank negara, dia sudah ada senarai patuh syariah tak patuh syariah. Tuan-tuan yang banyak duit nak melabur ni, semaklah. Yang mana patuh syariah kita ambil, yang tak patuh pindah. Alhamdulillah, kita di negara Malaysia di antara nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan, di antara negara yang cakna kepada isu halal haram dalam bab keuangan. Sahabat-sahabat kita pun hebat. Sahabat saya baik saya. Dia duduk di mengajar UAE, tapi dia di panel bank Rajhi. Bank Arab pakai dia punya kedudukan. Ana sendiri bila ada sahabat nak ajak jadi panel bank, saya tak nak. Dia kata, Abu Anas ni memang kolut, tak mahu jadi bank. Saya kata, bank kita mesyuarat dalam bilik. Yang pelaksanaan di bawah kita tahu apa dia buat. Jadi saya tak sanggup di situ. Biarlah sahabat-sahabat lain yang buat, mereka lebih pakar. Jadi kita ambil panel lain lah. Panel haji ni boleh lah tahan juga. Panel hal tak lagi dah. Tapi kena usaha lah. Riba jangan pandang kecil. Tidak ada satu dosa yang Allah Ta'ala isytihar perang dalam Quran lain daripada riba. Cuma tadi tak dosa riba ni. Yang dosanya rasuah. Rasuah berdosa. Sebab ada SPRM. Tadi saya sebut di Arafah kan. Salah satu daripada tajuk Arafah yang disebut oleh Nabi, riba.
Nabi tak sebut yang kecil-kecil. Dia sebut yang asas. Riba. Dia sebut tentang pembunuhan darah orang, kehormatan diri. Dia sebut tentang istausu bin nisa'i khairah. Jaga wanita tu baik-baik. Yang ke-8 lakukanlah puasa sunat. Puasa 6. Puasa hari Arafah baru ni kita dah buat. Orang di Malaysia lah. Orang haji tak boleh. Puasa hari Isnin dan Khamis. Ni depan kita ni ada puasa hari Ashura. Bila puasa hari Ashura? 10 Muharram. Ni puasa. Yang tak puasa. Yang ke-9 bersahabat dengan orang soleh. Ni masalah orang soleh tu hak mana kita nak bersahabat? Bersahabat dengan takkan duduk dengan saya 24 jam, kita pun tak tahu soleh ke tidak dah. Ustaz mana kaki buah juga kan. Bukan semua ustaz kita boleh buat soleh juga. Dah ada ustaz tu kaki buah ya dia. Cakap batas sahur menangis orang. Lepas tu tengok dia punya buah lain lebih tinggi darjat daripada orang lain. Jadi kita tengoklah. Dia gini kaedah orang soleh. Bila kita tengok dia, kita rasa teringat kepada nak ibadat, teringat kepada agama, malu nak buat benda maksiat. Itu kawan-kawan kita. Bersahabatlah. Haji dan hajah. Hajah pun cari kawan-kawan dia yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kawan. Sebab orang soleh ni bila kita terlupa dia ingatkan. Bila kita tersalah dia tegur. Bila kita tak tahu dia ajar. Itu maksudnya orang soleh. Kawan-kawan kita juga. Dia Imam Syafi'i kata, kalau kita tegur sama seorang, itu nama dia nasihat. Tulis kaedah ni. Menegur sama seorang, nama dia nasihat. Tapi kalau tegur tengah ramai, nama dia memalukan. Tak boleh itu. Mengaibkan, tak boleh. Sekarang ni nak tegur sama seorang macam mana cara? Payah ke? Senang. Dulu payah. Haji Kahfi kena pergi rumah dia senyap-senyap. Aku nak pergi rumah kau malam ni. Isteri kau tidur, anakmu tidur. Aku nak pergi cakap. Payah. Lalu ni alhamdulillah dengan mazhab wasafi ada ni. Kita hantar dia. Tapi masalahnya dia belok kita pula. Itu tak tahan dia. Kalau kita puji dia, bukan main dia screenshot lagi. Allah, inilah teman terbaik. Kalau kita nasihat dia, apa jadi? Nak hantar pula esok, belok dah aku. Kita kena belajar dengan ilmu Sayyidina Umar. Tulis, kata-kata Umar. Umar kata, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang telah menyampaikan kepada kami kelemahan kita. Umar berdoa kepada Allah Ta'ala. Siapa dia boleh sampaikan kelemahan saya, itulah teman sejati. Kalau duk puji 24 jam, itu kaki ampu nama dia. Kita lah ni banyak teman ke banyak ampu? Banyak pengampu ya tak? Duk puji, dia tahu dah kawan ni suka. Dah, kita ni banyak kebun durian. Dia tahu kebun durian kita dah leruh dah. Kuatlah puji. Mari makan free. Durian pula durian kunyit. Durian apa ni? King apa ni? Musang apa? Jadi kita jangan bersahabat dengan orang soleh. Jadi cara nak jadi orang soleh ni macam mana? Tanda ni. Di antara ciri-ciri sahabat yang baik, yang pertama sekali, sahabat yang mendoakan kita tanpa diberitahu. Itu baik. Kita pun doalah ke dia, jangan tunggu dia. Pasal itulah dia kata bi'sal sahib. Ulama salah kata, di antara teman yang buruk, orang yang kamu kena pesan dengan dia supaya doakan kita. Itu teman yang buruk. Haji, doakan saya. La. Kita sendiri bila tahu kawan kita susah, sahabat kita sakit, sahabat kita bermasalah, kita doa, ya Allah ya Tuhanku. Nah, di Arafah kita doa, di Mekah kita doa, di Madinah kita doa, pada di Malaysia pada waktu-waktu mustajab doa kita doa. Itulah dipanggil teman yang terbaik. Haji dan hajah ingat, kalau kita doakan kepada orang yang baik, kita tak akan rugi sekali-kali. Sebab malaikat mari aminkan doa, dia kata walaka bimislin. Mu dapat apa yang kamu minta tadi. Rugi? Tak rugi. Tapi payahlah hari ni. Nak doa kawan sikit kat doa WhatsApp lalu. Ambil gambar gini depan Kaabah. Baru sudah doakan kawan sakit di Malaysia. Bahasa perangai cari like belakang tu. Jadi kita sah. Banyak kita doa ni kita rahsia dengan Allah Azza wa Jalla. Rahsia. Jadi sahabat yang baik, ciri-ciri dia apa dia? Yang pertama, yang sentiasa mendoakan kita. Yang kedua, sentiasa memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi. Memperingatkan kita bila kita alfa, kita lara. Lamanya tu tengok di masjid. Ajah. Tak? Baru balik haji 3 hari nampak jambu tu. Itu sahabat baik. Kalau dia pula tolong tak? Ni ada model baru pula ni. Jadi kita kata susah. Itu sahabat yang soleh insya-Allah. Yang ke-10 sentiasa berdoa memohon istiqamah. Maka di sini saya letak 2 doa yang sentiasa dibaca.
Ikut belakang. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Satu. Ataupun kita tambah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atika, ala ibadatika. Boleh ya? Walaupun lapak nabawiyah ala dinika. Ala dinika tu lengkap semua sekali. Tapi jiwa berdoa ni kita nak minta pelbagai. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, atas beribadat, atas mengingatimu. Sampai boleh, tak ada masalah. Kemudian ni doa yang kedua ni jarang dibaca. Kita ajar ini sampai kena. Kena kita berhenti ceramah. Tak kena sampai zuhur hari ni. Kata Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ada berapa perkataan? 4 perkataan. 4. Jadi kita ingat, tengok tangan ni cara nak hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Cuba kata. Coba. Sekali lagi. Tutup buku. Alhamdulillah. Boleh berhenti dah selama. Dia macam kita beli nombor handphone, nombor telefon ni. Kalau kita tak hafal lalu di Kedah, password dah tak hafal. Dia tulis di telefon dia, saya. Betul tak? Bila orang tanya, berapa nombor telefon awak? Dia pun saya cari saya. Sebab dia tak hafal. Kita ni pun bila kita ijazah ni, ingat lalu. Coba kata. Tutup mata. Allahumma Alhamdulillah. Ingat dah kita. Doa ni penting. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada terpesong dari lalas yang benar setelah mendapat hidayah. Mana kita mari haji ni dapat hidayah. Dapat hidayah, dapat limpahan rahmat Allah Ta'ala, dapat perkara yang baik. Jadi kita tak mahulah Allah Ta'ala tukar kita jadi tak baik. Balik lepas haji ni jadi tak baik pula kita. Aurat tak jaga, solat tak jaga, amalat dosa riba pun tak peduli. Tumpang sama pula masuk geng-geng sken cepat kaya lah. Itu semua ini semua bahaya daripada istiqamah. Jadi haji dan hajah ambillah ni. Kemudian solat sunat yang 12 rakaat tu saya letak satu projek, nama dia Projek Mega Mampu Milik. Sedap kan nama projek tu? Boleh baca tu? Kau kecil sangat. Projek apa ni dipanggil Projek Mega Mampu Milik. Nabi kata apa? Man salas sintai asyrata raka'atan yaum fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. 2 sebelum subuh. Ingat, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 lepas isya, 12 rakaat. Allah Ta'ala bina sebuah mahligai dalam syurga. Betul lah tajuk kita Projek Mega. Ini mahligai, bukan rumah bangsa tunggu durian. Jadi kita nak, boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Jadi semoga, Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala beri taufik dayahnya kepada kita untuk beristiqamah, meneruskan ibadat yang biasa diamalkan semasa Ramadan dan haji. Biiznillahi azza wa jalla. Tamatlah perbincangan kita yang sangat ringkas. Tajuk kita istiqamah selepas menunaikan haji. InsyaAllah, kalau ada soalan dipersilakan. Kalau tak ada soalan, kita break setakat ni dulu. Ada soalan? Betul. Hey, apa dia bising tu? Mencari rumah tu? Alhamdulillah. Dia kata belum asal tak sebut. Itu pakej lain. Pakej Projek Mega ni 12 rakaat ni. Yang saya bagi hadis ni kan. Rahimallahum ra'an salla qaul asri arba'an. Itu pakej lain. Mana kalau nak untuk Mega, untuk projek ni 12 rakaat ni cukup. Tapi kalau tambah itu lagi, banyak lagi lah aksesori lain dapat. Itu baru rumah kosong mungkin tambah lagi dia punya aircon lah, dia punya kerusi-kerusi jati apa kita? Jati masyhur sekali. Jadi itu 12 rakaat. Dan termasuk juga nanti pos tahap baru ni kita saya masuk semua.
Cuma dia tak ada muakkad tak muakkad. Yang muakkad maknanya sunat muakkadah. Sunat muakkad ni kalau kita terlepas, macam kita duduk sini sekarang ni, subuh tadi tak sempat nak solat sunat. Sempat tak sempat? Tak sempat kan? Mana sempat? Masjid. Tak sempat tadi tengok. Lepas azan dia qomat lalu. Tahu dah elok tak? Jadi kalau tak sempat, kita boleh qada lepas subuh. Itu cara dia. Contohnya Zuhur ni. Zuhur ni cepat sangat dia qomat. Masa panas, orang duk tawaf ramai. Kan? Jadi kita qomat, kita qada selepas Zuhur. Jadi lepas Zuhur jadi berapa rakaat? 6 rakaat. 4 sebelum, 2 selepas. Ada juga riwayat lain kata Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang solat sebelum Zuhur 4, sebelum asar, lepas Zuhur 4. Kita dikekalkanlah 4 ni. Lepas Zuhur pun 4 juga. Boleh. Jadi kita kata Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itulah dia panggil projek istiqamah kita, 10 perkara. Ingat ke tak ingat? InsyaAllah. Ada soalan? Salah. Apakah kemungkinan orang pakai baju ihram tu walaupun selepas tahallul? Ada spesifik hadis ke? Lah, dia pergi umrah tu. Sekarang ni dah pakai orang pakai ihram kan? Itu dia buat umrah dah. Umrah, mungkin dia nak balik, dia buat umrah. Lepas tu dia balik. Kita ni tak buat lagi ni. Lepas pada minggu depan baru mula rasanya. Sebab bila jemaah dah mula cari kerja dah. Makan dekat SR pun tak sedap dah tu. Kena pergi umrah. Dia kalau dia letih tu penat, dia makan belakang, sedap belakang. Malah macam anak utar dia tu, ada jemaah kata tak pernah makan lagi. Nak makan mana muka duduk Malaysia mana ada utar. Jadi insya-Allah kita cari lagi lah rezeki-rezeki yang boleh membuka selera dan menjadi kenangan dalam hidup kita ni, insya-Allah. Lagi soalan? Ya, silakan. Macam mana kehidupan pasca haji dari segi menjaga hati dan lisan? Adakah lepas kalau haji kita mabrur, adakah kita patut rasa macam hati kita macam putih, bersih dan kita maknanya kalau kita berhadapan dengan situasi ataupun seseorang yang membuatkan hati kita rasa marah ke sedih, patutnya kita redha, patutnya kita rasa redha, tak patut rasa marah, tak patut rasa geram. Ya, dia masalah hati, dia panggil rihlatul qulub. Rihlah haji dengan hati ni satu benda yang besar. Di antara sifat yang penama bagi hatinya, sifat sabar dan sifat redha dan sifat syukur. Ada 3 kita kena ada. Kita syukur Allah Taala anugerahkan kepada kita dapat mengerjakan haji. Alhamdulillah sihat walafiat. Tak ada benda insiden yang berlaku yang teruk. Sekadar duduk sempit, makan Indomie, itu bukan cabaran lah bagi kita orang mari haji ni. Cuma mungkin sebahagian daripada haji dan hajah ni tak dapat gambaran yang jelas. Itu ya punca mungkin kita rasa hati tu sebab kita tidak jelas keadaan, suasana tu. Tapi bila jemaah yang awal-awal ni, yang kita duk dengar testimoni daripada 86, dia tahu dah. Kawan dia kata berak gini-gini. Dia kata saya lalu okey je. Sebab hati tu boleh sudah menerima, minda dia set dah begini keadaan. Tapi bila mari, Alhamdulillah, dapat yang lebih ringan. Kita kata lebih ringan tu rasa segar lah tak? Yang satu. Yang kedua, kita cuba jaga hati kita ni dalam masalah sabar tadi. Sabar tu Allah ulama kata ada 3 kategori sabar. Sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Barulah mari yang ketiga yang masyhur, sabar menghadapi ujian. Kita bila sebut sabar, kita ingat ujian ya. Kita tak ingat yang yang melakukan ibadat tu kena sabar. Tak sabar macam mana? Subuh-subuh kena bangun. Kita duduk Mekah ni pula jalan jauh nak pergi masjid contohnya. Pergi masjid pula tutup. Tutup tu kalau lambat, saya duduk perhati tengok pintu masjid. Duk perhati tengok untuk semalam. Dia kata 15 minit sebelum azan baru dia tutup. Tapi kena naik atas lah. Naik atas. Baik naik atas pada duduk di dataran tu. Naik atas masjid pun boleh iktikaf juga. Jangan naik atas atap tengah hari panas. Naik atas tingkat yang kedua tu. Boleh dah situ. Ataupun masuk dalam tanah. Masuk dalam tanah lagi baik sebab line internet tak hidup situ. Jadi kita lebih tenang untuk baca Quran, tak ada gangguan daripada luar. Jadi macam-macam. Kemudian hati yang kemudian apa tadi? Sabar, syukur. Apa satu lagi? Redha. Jadi redha kepada takdir Allah Azza wa Jalla.
Tapi redha kepada takdir bukan menolak ikhtiar. Kita kena pilih yang terbaik, buat yang terbaik, kemudian dapat macam ni, baru kita redha. Sebab kita tak tahu apa yang Allah tentukan kepada kita. Jadi kalau kita, sebab itulah ada solat istikharah. Belajar solat istikharah. Pernah tak dalam hidup ni solat istikharah? Bila? Masa nak pergi haji. Istikharah nak pilih pakej mana? Gitu. Waktu nak beli rumah istikharah. Tak ingat Ustaz, pakai lulus juga jadilah dia. Waktu nak beli kereta, waktu nak dapat menantu. Jadi banyak kita ni. Istikharah ni, dia istikharah ni bukannya satu macam kita pergi test hospital, dia punya ambil air kencing, ambil darah tu keluar lalu dia punya screen track keluar. Istikharah ni setelah kita buat kajian. Contoh yang saya buat mudah. Seorang perempuan ni dipinang oleh 3 laki-laki. Nama Mamat, Doloh, Bakar, 3 orang. Awak kena cek dulu. Mamat tak semaya, pakoh lalu, relax. Doloh, masa jadi main air ketung contohnya. Yang ketiga, Bakar, solat ada. Mana ada soleh nampak. Barulah kita istikharah yang ni, kita nak tanya Allah yang tersembunyi ni. Kan dia berlakon. Orang masa ni, budaya Arab sini ada 3 peringkat. Budaya Arab sini nak kahwin 3 peringkat. Yang pertama dia panggil milkah. Milkah ni kita pergi tengok dah dulu. Minang tengok. Bila setuju, dia akad nikah. Dia panggil syabakah. Bila akad nikah tu, tak boleh duduk sekali dengan isteri. Dalam masa 6 bulan ke setahun, tak boleh duduk sekali. Kalau datang rumah pun, mak kena ada sekali. Adik-beradik kena ada sekali. Tak boleh duduk berkeluar dua tu, tak boleh. Bini dia ada tu. Kalau nak keluar, kena bawa adik seorang. Menemani, pergi. Yang pentingnya kalau bercerai, tidak dianggap janda. Sebab dia hanya berkenalan. Sebab sini kan, sekolah lain, laki lain, perempuan lain. Dia tak kenal. Jadi macam mana nak berkenal-kenalan, akad nikah dulu, baru berkenalan. 6 bulan. Ketika tu juga, Masya Allah, berebut spekar dengan Tok Bila tu, waraknya. Kali mari rumah ni kak, tak ada masuk waktu dia ambil wuduk dah. Tok tua tengok, Allah baiknya anak dah. Abah, mari kita pergi masjid, bah. Pergi masjid. Sudah nikah tak ada 3 hari, subuh pun tak bangun kakak ni. Dia tak nak. Berlaku. Lepas dah berkawan dah setahun, akad nikah 3 bulan, cerai. Dia bukan akad nikah dah, dia panggil afrah. Macam kita pergi ada semalam kan, depan pada dewan kita tu yang cantik tu, ada lampu berkelak tu. Tu sewa dewan saja mungkin 30-40 ribu tu, sewa dewan. Tak masuk makan minum, tak masuk unta lagi tu. Sini pelik lah. Dia waktu dia makan pukul 12 malam untuk laki-laki, untuk wanita ni pukul 3 pagi. Sebab dia kata dia Arab panggil mikias ni berjanguk ni. Beriayah ni upah habis ni. Rambut tu kat bergululu habis macam Afrika lah kalau jadi. Mahal bayar, takkanlah nak pergi 2 jam berhenti. Duduk 1 malam tu sampai ke subuh baru balik. Puas hati. Jadi itu, tapi tak semestinya jadi. Ada yang cerai lepas pada tu. Jadi waktu itulah kita, setelah kita kaji secara zahir, istikharah tu nak tanya yang batin, yang tersembunyi dengan Allah Taala. Itu je. Tapi dia punya tanda tak sama. Ada orang mimpi, ada orang isyarat, ada tak sama. Cuba saya tanya banyak orang istikharah. Dia kata, macam mana tanda awak? Dia cerita lain, baru dia cerita lain. Ada seorang cerita nakal dia. Bila tengok Haji Kahfi ni, kita ingat cerita dia. Nak dengar ke nak pergi dah? Nak dengar juga cerita Kahfi. Dia pergi istikharah di Masjid Haram. Dia baca Quran malam Jumaat. Baca surah Al-Kahfi. Cerita Kahfi. Habis Kahfi, azan. Sudah azan dia berbelek lah yang berikutnya Maryam. Gawe dia istikharah tu nama Maryam. Ajar dia tu. Lagu tu lah dia. Mudah. Tak sama. Ada orang ni payuh. Nak pergi minta ni, takut ayah dia garang, backing daripada Rima. Nak pergi tu takut. Sudah istikharah siapa-siapa. Belum turun kereta lagi, bapak mertua turun mari buka pintu. Saya naik nak. Baik pula macam ni. Itu dia panggil tanda-tanda yang Allah Taala permudahkan. Allah berbezalah setiap orang tak sama. Habis dah soalan.
Ya. Sebenarnya ada ketika Al-Quran, jadi sebab Quran tu sekarang. Kita terlangkai. Jadi lepas tu ada orang pula langkah-langkah baik kita. Macam tu. So kena ada ketika Al-Quran. Adab Al-Quran ni kita kena letak di tempat yang mulia. Kalau letak di beg tu kena tinggikan lah. Jangan letak di bawah kaki. Kalau tahu dah sini laluan orang nak pijak, kita ada beg ni kan, sangkut lah beg tu. Jadi macam mana pun kena ada bekas kecil. Sebab tu zaman kita ni, zaman ada handphone ni, senang bawa Quran dengan handphone. Supaya tak ada orang langkah dah telefon kita pun. Tapi saya pelik juga di Malaysia ni. Kalau nak solat ke dia keluar semua dalam poket dia, kenapa? Keluar handphone lah, keluar anak kunci lah, keluar dompet dia yang duit, keluar belakang tambur sini. Sebab apa Ustaz Asim? Ustaz Asim bagi ulasan. Sebab apa? Masa apa hikmahnya keluar? Saya tak faham sampai hari ni. Dia kalau pergi sembahyang tu selesa, Ustaz. Seluar dia ketat. Dia nak selesa sebenarnya, berat. Benda tu mengganggu. Ya, Mengganggu. itu je. Kebanyakan dia dah mengganggu. Bukan sebab duit tu kotor, bekas mari pasar. Dia nak keselesaan. Lebih kepada Keselesaan. keselesaan. Haji Kapi ada ulasan, silakan. Cukup dah. Jadi Ustaz Asyik kata untuk keselesaan. Betul? Orang lain jawab. Kalau nak solat, keluar ke tak barang-barang dalam poket? Tak keluar. Tapi dia ganggu orang sebelah Ustaz. Nanti Ha. dia tengok dia punya duit, kereta dia apa. Kita. Ganggu. Ganggu dia. Pas kalau ada orang lalu, dia terganggu pula tak? Dia orang ni ambil aku punya handphone. Macam mana? Kalau benda tu tak ganggu sangat, tak payahlah. Ni, dia keluar semua ni. Saya pun heran. Kalau kita tengah duduk berdiri kiam, tiba-tiba handphone bunyi, macam mana kita nak tutup? Payah. Kalau dalam poket boleh je. Senyap, pek, tutup dah. Tak bunyi dah. Jadi, tak tahulah. Itu budaya. Saya sendiri tak suka keluar benda-benda dalam poket waktu kita solat. Sebab yang pertama, takut masalah keselamatan. Yang kedua tadi, doktor kata takut orang duduk perhati tengok dia ni kereta besar weh. Dah. Kadang-kadang pemegang kunci yang besarnya. Kereta kecil sangat. Oh, pemegang kunci kau beli hotbag anda beli sangkut. Turun-turun naik kacir dia. Kancang. Jadi itulah suasana yang berlaku. Jadi untuk jaga Quran tadi, haji dan hajah kena letaklah. Bila kita letak dalam beg kita ni, kita dah letak. Dan kalau ada orang terlangkah, lepas tu bukan salah kita lah. Salah orang tu lah. Wallahu alam. Jadi kita berikluh. Program kita banyak lagi lah. Ada lagi masa. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri-siri kuliah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.